Ha. Jadi air ni dia ada dalam badan kita untuk apa? Dia membolehkan badan kita berfungsi dengan baik. Hari tu dalam bab berapa? Bab 3 ke kalau cikgu tak salah, kita belajar mengenai kelas makanan. Kita ada 7 kelas makanan. Okey. Dalam kelas makanan tu, salah satu kelas makanan adalah air. Okey, siapa ingat air ni fungsi dia untuk apa? Ada orang ingat tak fungsi air untuk apa? Yes, bagus Auni. Okey. Air ni fungsi dia boleh mengawal suhu badan kita. Okey. Dia juga boleh mengangkut bahan-bahan nutrien, okey, oksigen ke seluruh anggota badan. Jadi air ni penting lah. Okey. Lepas tu awak tahu kan, awak pernah dengar orang kata kita ni dapat hidup 3 minggu tanpa makanan. Tapi kalau tanpa air, kita dapat hidup berapa lama kelas? Ada orang tahu tak? Seminggu. Seminggu? Okey, seminggu. Okey, 3 hari Auni cakap. Okey, secara puratanya, okey, manusia ni boleh hidup 3 hari, sorry, 3 minggu tanpa makanan tapi 3 hari tanpa air. Tetapi, okey, macam Iqbal kata tadi 10 hari. Okey, purata 3 hari tapi tak semestinya begitu. Okey, dia juga bergantung kepada beberapa faktor. Okey, kita ada beberapa faktor lah yang mempengaruhi bilangan hari tu ataupun penyejatan air. Jadi hari ni kita akan belajar dengan lebih lanjut mengenai air dan nanti kita juga akan tengok, okey, beberapa apakah faktor yang mempengaruhi, okey, penyejatan air tu, okey. Mungkin setengah orang boleh tahan selama 3 hari tanpa air ataupun macam Iqbal cakap sesetengah orang ataupun di sesetengah kawasan boleh bertahan mungkin sehingga 10 hari tanpa air. Kejap lagi kita tengok apakah faktor tu. Okey. Sekarang ni cikgu share slide. Nampak tak slide cikgu kelas? Nampak. Okey. Okey, buka buku teks masing-masing. Dalam buku teks kamu tu dia tajuk bab 5 ni pada muka surat 96. Okey, semua ada buku teks tak ada yang dah hilang. Okey. Kita tengok pertama sekali, okey, bab 5 air dan larutan lah. Okey, dalam subtopik yang pertama ni kamu akan belajar mengenai air. Kita akan belajar mengenai air lah. Apa ciri-ciri air. Okey, sebelum ni kamu dah belajar, yang ni kita flashback. Lepas tu, okey, kalau kamu tengok yang nombor 2 ni, sebenarnya kalau di sekolah kamu akan menjalankan eksperimen tapi disebabkan kita PDPR ni tak ada eksperimen tapi kita akan belajar secara teori mengenai proses penyejatan air. Okey, kita akan belajar ni dua perkara ni dalam subtopik yang pertama. Okey, kita tengok dulu pertama sekali sifat fizik air. Okey, air ni merupakan keperluan asas bagi semua hidupan di bumi. Okey, kita manusia perlukan air, haiwan perlukan air, pokok-pokok, tumbuhan pun perlukan air. Okey, malahan bakteria pun perlukan air. Okey, tanpa bakteria pula. Okey, tanpa air bakteria pun tak boleh hidup. Jadi air ni keperluan asas. Okey, untuk semua hidupan. Semua hidupan. Okey, tanpa air semua hidupan tidak dapat hidup lah. Okey, dan lebih 70% permukaan bumi kita ni dilitupi oleh air. Okey, badan kita ada 65%. Okey, bumi kita ada 70% air. Banyak air. Okey. Air ni dia ada ciri-ciri yang unik. Okey, apakah ciri-ciri dia? Kita tengok ni, air tulen. Air tulen ni air yang tidak berwarna. Okey, tidak berwarna, tidak berbau, tak ada rasa dan wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Pasal tak? Cikgu-cikgu saya minum air Milo. Air Milo tu air tulen ke?
Air Milo tu air tulen ke kelas? Tak. Dah. Sebab tengok ni, air tulen ni ciri-ciri dia tak ada warna. Air Milo ada warna. Okey, air tulen ciri-ciri dia tidak berbau. Air Milo ada bau. Okey, air tulen ciri-ciri dia tak ada rasa. Air Milo dia ada rasa. Jadi kamu jangan tertukarlah hari ni kita nak belajar mengenai air ni adalah air tulen. Bukan air Milo, bukan air gas yang awak minum tu. Okey, air tulen yang kita belajar hari ni. Okey. Kita tengok sifat fizik air. Okey, jadi sifat fizik air yang ada kat sini ni sifat fizik bagi air tulen lah. Okey. Bukan air minuman yang Milo apa tadi yang cikgu cakap tu. Okey, sifat fizik bagi air tulen. Okey. Kamu dah tahu kan takat didih untuk air tulen ni 100 degree Celsius ataupun 100 darjah Celsius. Okey. Takat didih. Apa takat didih kelas? Siapa tahu takat didih ni apa? Takat lebur. Takat didih tu takat lebur. Okey. Takat didih ataupun takat lebur ni apa bertukar menjadi apa? Siapa ingat? Okey, ada orang nak bagi tahu cikgu tak? Okey, takat didih ni apa bertukar menjadi apa? Berpecah menjadi cecair. Ya ke pepejal menjadi cecair? Cecair kepada gas. Okey. Takat didih pada suhu 100 darjah Celsius ni, okey. Jadi dia adalah cecair kepada gas. Okey, mak awak duk rebuh air, duk jerang air tu okey, gelegok tu okey, pada suhu 100 darjah Celsius tu daripada air dia bertukar menjadi wap. Okey, pada suhu 100 darjah Celsius. Okey, air tulen. Air yang tak ada apa-apalah, okey. Dan takat beku air yang tulen ni adalah 0 darjah Celsius. Okey, takat beku ni di mana? Okey, apa bertukar menjadi apa takat beku? Cecair kepada pepejal. Okey. Cecair kepada pepejal. Okey, awak letak air dalam peti di atas tu, freezer tu dia jadi air batu. Okey, pada suhu 0 darjah Celsius. Okey, sifat fizik air yang lain seperti yang kita tengok tadi, dia tidak berwarna. Dan ketumpatan dia adalah 1 gram sentimeter kubik. Okey, ni ketumpatan dia. Okey, kena ingatlah sampai bila-bila sifat fizik air ni. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, air ni dia ada tegangan permukaan yang tinggi. Okey, tegangan permukaan ni apa? Okey, tegangan permukaan ni dia daya lekitan. Daya lekitan. Sekejap cikgu highlight. Okey, daya lekitan antara molekul air. Okey, daya lekitan antara molekul air di permukaan yang menyebabkan serangga seperti ayak-ayak. Ni ayak-ayak binatang ni duduk atas air ni nama dia ayak-ayak, dia dapat terapung. Okey, kalau awak tengok dekat kaki dia ni, okey, kaki dia ni terapung di atas air. Sebab apa? Sebab ada tegangan permukaan molekul air tu sama-sama molekul dia tu dia bergabung. Dia sama-sama berpegang. Jadi ayak-ayak ni didapat terapung. Ada daya lekitan antara air-air yang berpegang antara satu sama lain tu menyebabkan adanya tegangan permukaan dan ayak-ayak tu dapat terapung. Okey, cikgu bagi lagi satu contoh. Awak pernah terjun tak dalam kolam, dalam air? Okey, awak duduk tepi kolam tu awak terjun. Pernah tak kelas? Ada pelajar lelaki yang pernah buat? Pernah. Pelajar perempuan ada juga ke? Terjun, lompat-lompat terjun dalam kolam? Pernah aku. Pernah. Okey. Bila awak terjun, okey, kalau awak tersembang masuk muka dulu,
Sakit kan muka awak tu kena air. Sebab apa? Sebab air ni dia ada tegangan permukaan. Dia saling berpegang antara molekul tu. Sebab tu bila awak salah jatuh muka dulu, sakit. Okey, dia ada tegangan permukaan dan daya lekitan antara molekul. Okey, seterusnya kita pula ada daya lekitan. Tadi daya lekitan, sekarang ni daya lekatan. Okey, kita tengok apa beza daya lekitan dengan daya lekatan. Okey, jangan tertukar daya lekitan dengan daya lekatan. Okey, tadi tegangan permukaan tu daya lekitan. Dia antara molekul yang sama. Molekul yang sama. Molekul air sama dengan molekul air. Itu daya lekitan. Tapi kalau daya lekatan, dia berbeza. Okey. Daya lekatan ni dia tarikan antara molekul yang berbeza. Dia bukan air dengan air. Dia air dengan benda lain. Tu kita panggil sebagai daya lekatan. Faham tak beza daya lekitan dengan daya lekatan? Faham. Okey. Faris dah faham ni. Orang lain faham ke tak? Faham, Cikgu. Okey. Cikgu nak suruh awak jawab faham ke tak? Bukan gapo. Cikgu nak pastikan awak ni bagi tumpuan. Okey. Tak buat benda lain masa cikgu mengajar. Okey. Fokus. Okey. Okey, kita tengok ni. Seterusnya. Okey. Tindakan kapilari. Okey, tengok ni. Daya lekitan antara molekul air. Ingat okey. Lekitan antara molekul air. Serta daya lekatan antara molekul air dan dinding xilem. Cikgu ulang lagi sekali. Daya lekitan air sama dengan air. Tapi daya lekatan air dengan dinding xilem. Okey, dalam contoh ni dia bagi dalam tumbuhan lah. Dalam tumbuhan ada xilem yang membawa air dari akar ke daun. Air ni dalam tanah ada air, akar ni serap air, okey, dia bawa ke daun. Tapi macam mana air daripada bawah dia nak menentang arus graviti. Dia nak pergi ke daun. Macam mana kelas? Okey, sebab apa dia boleh menentang arus graviti? Sebab dia ada tindakan kapilari ni. Okey, tindakan kapilari ni sebab ada daya lekatan lah antara air dan dinding xilem. Tengok gambar ni. Tengok gambar ni. Okey, ni molekul air yang biru ni. Okey, molekul air yang biru ni. Okey, ni dinding xilem. Jadi air ni dia melekat di dinding xilem dan dia bergerak menuju ke atas. Menentang arus graviti untuk memastikan air sampai di daun-daun tu. Okey, beza. Daya lekitan untuk tegangan permukaan. Daya lekatan untuk tindakan kapilari. Okey, cikgu tulis kat sini. Okey. Daya lekitan untuk tegangan permukaan. Okey, tegangan permukaan ni dia terjadi akibat daripada tarikan antara molekul air. Okey, daya lekatan dia untuk tindakan kapilari. Okey, contohnya cikgu bagi tadi macam mana air tu diangkut daripada akar ke daun. Okey. Seterusnya, ni kita tengok. Okey, penyerapan dan pembebasan haba ni. Okey. Di sini kamu ada pepejal lah. Okey, contoh yang dia bagi ni ais. Okey, air batu. Okey, pepejal menjadi cecair. Okey, pepejal menjadi cecair kita panggil sebagai peleburan. Ataupun tadi orang kata, ada kamu kata takat lebur. Okey, takat lebur tu betul lah pepejal menjadi cecair. Tapi yang tadi kita bincang takat didih. Takat didih ni
di sini apabila cecair menjadi gas. Kamu kena ingat nama proses ni. Pepejal ke cecair nama dia apa kelas? Pemejal luapan. Pepejal kepada cecair peleburan. Okey. Cecair kepada gas apa? Penyejatan. Penyejatan atau pendidihan. Okey, nanti kita tengok apa beza penyejatan dengan pendidihan ni. Okey, dia sama-sama cecair ke gas. Tapi apa beza? Okey, lepas tu daripada gas dia pergi kepada cecair. Apa proses dia kelas? Kondensasi. Okey. Daripada cecair dia pergi pula kepada pepejal. Apa nama dia? Pembekuan. Okey. Pembekuan. Lepas tu tadi kawan kamu kata pemejal luapan. Okey, pemejal luapan tu apabila pepejal ni dia pergi ke gas terus. Dia tak menjadi cecair. Okey, daripada pepejal dia terus menjadi gas. Ataupun daripada gas dia terus jadi pepejal. Dia tak jadi cecair. Tu kita panggil sebagai pemejal luapan. Siapa tahu satu contoh bahan lah yang mengalami pemejal luapan. Siapa tahu? Ada orang tahu tak? Munir tahu tak satu bahan yang mengalami proses pemejal luapan? Daripada pepejal, dia terus jadi gas. Dia tak jadi cecair. Tahu tak? Tak. Tak. Okey. Okey, contoh dia adalah ais kering. Bukan ais krim. Okey, yang bukan yang awak makan tu. Nama dia ais kering. Pernah dengar tak ais kering kelas? Pernah. Pernah. Siapa tadi cakap pernah? Dini ke? Ais kering tu macam mana Dini? Ah, Okey, cepat. Ais kering tu macam mana? Cuba explain sikit. Apa yang awak tahu pasal ais kering? Gas tapi sejuk. Ni cakap. Okey. Dini ada nak cakap ke? Okey, tengok ni. Cikgu tunjuk ais kering. Okey, mungkin awak pernah tengok tapi awak tak tahu. Okey, dalam TV contohlah awak tengok konsert ke apa kan. Okey, pasal awak tengok dia berasap je atas pentas tu. Ada macam orang kata awan nipis lah berasap atas pentas tu. Tu dia gunakan ais kering tu. Okey, tengok ni cikgu tunjuk satu video. Ais kering. This is dry ice, which is a solid form of carbon dioxide. Carbon dioxide does not have a liquid state under normal atmospheric conditions, so it turns directly from a solid into a gas as it is warmed. As it turns into a gas, it Okay, kejap kelas. Take 5 kejap. Take 5 pergi minum air kejap
Kelas awak pergi take 5 sekejap Okey, dengar tak suara cikgu? Dengar, Cikgu. Okey, sorry ada masalah teknikal sikit tadi. Okey, kejap. Cikgu nak kena buka balik slide. Semua okey lagi ke tu? Okey, Cikgu. Okey. Okey, Dini. Okey, sekejap cikgu share lagi sekali. Okey, ni kita tengok dry ice ni. Okey. Dia daripada pepejal tapi dia terus berasap. Tengok And tu. so the dry ice can slide around kind of like a hockey puck on top of a layer of air. You may have noticed that there is some liquid on the table. That liquid is water. It results from the fact that water from the atmosphere in the form of water vapor has deposited on the very, very cold dry ice. If you look very closely at the dry ice, you can see some fuzzy crystals of water vapor that are now frozen in solid form. If I pick up a piece of the dry ice and drop it on the table, some of those frozen water crystals will fall off and then they melt. Okey. Tu satu contoh video. Okey, cikgu tunjuk lagi satu yang kamu lagi nampak lah dia punya sublimation ataupun pemejal wapan proses tu. Okey, lagi satu video cikgu tunjuk. Okey, yang tadi dia tunjuk ais kering tu duduk atas meja macam tu. Yang ni dia letak ais kering dalam air. Proses sublimation ataupun pemejal wapan ni berlaku dengan lebih cepat. Tengok Okey. Ais kering dia masukkan dalam air. Terus bertukar jadi gas. Ais kering masuk dalam air dia terus bertukar jadi gas. Okey, macam ni lah orang hasilkan asap yang awak tengok atas pentas tu. Dia guna ais kering.
Okey, nampak tak kelas? Nampak Cikgu. Nampak. Okey. Sebelum ni awak tahu tak pasal ais kering ni sebelum cikgu tunjuk? Saya tahu Tak. cikgu. Okey. Okey, lagi satu contoh pemejal luapan ni air freshener. Dalam kereta tu kan, dalam rumah awak tu ada air freshener. Okey, contohnya MB Pure tu. Okey, dia dalam bentuk pepejal. Okey, awak pun tinggal dalam kereta. Awak tak tengok pun dia bertukar jadi cecair. Tengok-tengok dah habis paruh dah. Kereta awak bau wangi. Daripada pepejal dia terus jadi gas. Itu pun proses pemejal luapan. Okey. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey. Sekarang ni kita tengok komposisi air. Tadi kita tengok ciri-ciri. Sekarang kita tengok komposisi air. Okey. Air ni dia merupakan suatu sebatian yang terdiri daripada oksigen dan hidrogen. Okey. Kalau bahasa Melayu kita panggil air. Okey. Kalau bahasa Inggeris kita panggil water. Kalau sains kita panggil apa? Tahu tak sains kita panggil apa kelas? Ni, molekul ni. Kamu panggil apa kalau sains? Air. Tak tahu cikgu. H2O. Ha. Hydrogen. Okey. Dia adalah H2O. Okey, kalau orang sebut H2O, pembantu makmal kata, okey saya nak H2O. Kamu tahulah H2O tu air. Okey, kamu belajar sains kan H2O. Umi nak H2O, nak air. Okey. Jadi dia ada 2 hidrogen dan 1 oksigen. Tengok ni, dia ada 2 hidrogen dan juga dia ada 1 oksigen. Dia bergabung jadilah molekul air. Jadi kalau awak buat kalau awak nak pisahkan hidrogen dengan oksigen ni, awak tak boleh nak pergi dapur tapihlah air, tubik oksigen, tubik hidrogen. Tak boleh. Okey? Walaupun dia terdiri daripada 2 unsur, kita tak boleh nak pisahkan dia macam tu, nak tapis je. Okey, kita ada satu proses kalau kita nak pisahkan dia ataupun kita nak tengok komposisi dia betul ke dalam air ni ada 2 hidrogen, ada 1 oksigen. Okey, siapa tahu proses tu nama apa? Okey, dah belajar ni sebelum ni cikgu ulang je. Okey. Proses tu kita namakan sebagai elektrolisis. Okey, jadi elektrolisis ni kalau kita buat, okey, kalau kamu di sekolah kamu boleh buat dalam makmal, kamu boleh tengok. Okey, kamu boleh buktikan orang kata air ni ada 2 hidrogen, ada 1 oksigen. Ni kita tengok macam mana proses elektrolisis air. Macam mana kita nak yakinkan orang air ni ada 2 hidrogen, 1 oksigen. Kita buat elektrolisis. Okey, semasa elektrolisis dijalankan, gas oksigen dihasilkan di anod. Sementara gas hidrogen dihasilkan di katod. Okey, tengok gambar rajah di tepi ni. Okey, gambar rajah tepi ni. Okey, di sini kita ada sumber tenaga lah. Okey, contohnya bateri. Okey, bateri tu kita ada terminal positif dan kita ada terminal positif dengan apa? Negatif. Aktif. Okey, kita ada terminal positif dan kita ada terminal negatif. Okey, jadi yang bahagian terminal negatif ni bahagian panjang ke pendek? Siapa tahu? Okey. Bateri kamu ada positif dengan negatif. Yang bahagian pendek ni adalah terminal negatif. Yang bahagian panjang ni terminal positif. Okey, kita belajar sains kan. Kalau awak tengok lakaran macam ni, lepas tu pergi makmal cikgu kata, okey, buat elektrolisis. Pasal tanya cikgu, bateri positif kat mana, negatif kat mana? Okey, kita tengok gambar rajah ni pun kita dah tahulah, okey. Yang pendek tu negatif, yang panjang tu positif. Jadi, yang pendek kita panggil sebagai katod. Okey, katod. Kalau bahasa Inggeris dia aja macam ni lah.
Cathode. Okey. Yang bahagian terminal positif kita panggil dia sebagai anode. Senang nak ingat. Pendek cathode. Okey, nama dia cathode. Okey, jadi bila awak jalankan elektrolisis air ni, yang bahagian cathode, yang bahagian terminal negatif. Okey, tengok ni. Asalnya bila awak letak air ni penuh dua-dua ni air ni penuh. Tapi bila awak jalankan elektrolisis air, masa pun berlalu. Lama-lama air yang sebelah, kita tengok yang sebelah cathode dulu, dia akan berkurang. Jadi dia ada ruang kosong atas ni. Ruang kosong. Jadi di bahagian cathode, apa gas yang terkumpul adalah gas hidrogen. Ingat kalau awak jalankan eksperimen, secara teorinya di bahagian cathode gas hidrogen yang akan terkumpul. Sebelah ni pula, sama. Paras air dia akan turun. Tapi dia turun separuh je. Tak sama dengan hidrogen. Dia turun separuh daripada hidrogen. Jadi di bahagian anode ni, gas yang terkumpul adalah gas oksigen. Jadi kamu dapat tengoklah secara dengan mata kasarnya, hidrogen ni dia turun banyak ni. Oksigen dia turun separuh daripada hidrogen. Jadi nisbah dia adalah 1 dan 2. Jadi apa yang satu? Yang satunya adalah oksigen. Apa yang dua? Yang dua adalah hidrogen. Sebab kita dah belajar. Dalam molekul air kita ada 2 hidrogen, kita ada 1 oksigen. Sebab tu apabila kamu jalankan eksperimen, kamu akan dapat keputusan yang macam gambar rajah ni. Gas oksigen dia terkumpul banyak ni sahaja. Tapi gas hidrogen dia terkumpul 2 kali ganda daripada gas oksigen. Faham ke? Faham, cikgu. Faham. Okey. Balkis, kenapa gas oksigen ni dia lebih sikit daripada gas hidrogen lepas kita jalankan elektrolisis? Balkis? Balkis ada ke? Okey, siapa nak tolong Balkis? Cikgu tanya soalan. Tadi cikgu dah bagi tahu jawapan ni, cikgu tanya soalan balik. Kenapa bila kita jalankan eksperimen tu, gas oksigen lebih sikit daripada gas hidrogen? Tak ingat dah? Tak faham ke? Ke nak cikgu ulang ni? Faham ke tak kelas? Okey, orang lain siapa nak tolong Balkis? Kenapa gas oksigen lepas kita jalankan eksperimen dia lagi sikit daripada gas hidrogen? Okey. Dengar tak suara cikgu? Dengar. Okey. Cikgu tanya, cikgu jawab ni. Sebab molekul air kita belajar kan H2O. Jadi, bila kita jalankan eksperimen, kita buktikan yang molekul air ni ada 2 hidrogen, 1 oksigen. Sebab itulah, gambar rajah ni dia macam ni. Terbuktilah betul molekul air ada 2 hidrogen dan 1 oksigen. Boleh ke? Boleh. Okey. Ada lagi yang tak faham? Faham. Okey, Faris faham. Okey, harap-harapnya siapa yang tak faham tu faham lah 2 kali dah cikgu ulang saat ni. Okey.
Lepas tu kita tengok kesan bendasing terhadap takat lebur dan takat didih air. Okey, tadi kita belajar. Okey, sifat fizik air. Takat didih dia berapa degree? Berapa darjah? 100 darjah Celsius. 100 darjah Celsius. Okey, takat beku dia berapa? 0. 0 darjah Celsius. Takat beku dia 0. Okey. Jadi air tuling ni takat didih 100, takat beku 0. Tapi takat didih dengan takat beku air dia boleh berubah kalau ada benda asing yang masuk lah. Okey, benda-benda asing yang masuk dalam air. Okey. Contohnya dalam buku kamu tu dia bagi garam biasa. Okey, garam lah. Garam kat dapur kamu tu. Kalau kamu letak dalam air tulen, okey, dia akan turunkan takat lebur ataupun dia akan turunkan takat beku tu. Jadi takat beku dia bukan lagi 0 darjah Celsius. Dia bawah daripada 0. Mungkin negatif lah. Okey, negatif 1 ke, negatif 2 ke. Okey, dia lagi turun. Tapi untuk takat didih dia menaikkan. Tadi air tulen, takat didih dia 100 darjah Celsius. Bila kita letak garam, takat didih air akan meningkat. Maksudnya apa? Maksudnya bila sampai 100 darjah Celsius, air tu dia tak mendidih lagi sebab ada garam. Jadi mungkin 105, 104 darjah Celsius baru air mendidih sebab ada garam, sebab ada benda asing ataupun benda asing ni. Okey. Tadi ciri-ciri sifat fizik air, okay, kita tak ada rasa, tak ada warna. Tapi sekarang sebab ada benda asing seperti garam ni, okay, air tu dah ada rasa, air tu dah ada bau dan warna. Sebab ada benda asing. Sebagai contoh, air laut. Air laut dia berasa masin kerana ada garam yang terlarut. Dan kalau awak didihkan air laut tu, dia tak akan mendidih lah pada suhu 100 darjah Celsius sebab dia dah ada garam. Okey, faham? Faham. Okey, bagus Faris ni. Dia rajin jawab cikgu tanya. Okey, orang lain faham? Faham. Okey, Dini bagus faham. Iqbal faham, Iqbal? Faham cikgu. Okey. Bagus. Jadi awak tahulah kesan garam. Kesan garam dia meningkatkan takat didih tapi dia menurunkan takat lebur dan takat beku. Okey. Seterusnya kita tengok penyejatan air. Tadi cikgu tanya, apa beza penyejatan dan pendidihan? Okey. Siapa tahu apa beza penyejatan dan pendidihan? Ada orang tahu tak beza? Air yang mendidih dengan air yang tersejat. Apa beza? Dia ada beza. Walaupun sama-sama daripada cecair kepada gas. Okey. Kita tengok dulu ni. Penyejatan. Penyejatan air ialah proses yang berlaku di permukaan air. Okey, permukaan air. Dia menukarkan air menjadi wap air lah. Okey, kita dah belajar tadi daripada cecair dia menjadi gas. Tapi proses penyejatan air ni di permukaan air. Okey. Proses ini boleh berlaku pada sebarang suhu. Okey, sebarang suhu boleh berlaku proses penyejatan air. Okey, cikgu bagi tahu teruslah, okey. Apa beza dengan pendidihan? Okey, kalau penyejatan air, dia berlaku di permukaan air. Tapi kalau pendidihan, nampak tak tulisan? Nampak. Okey, cikgu padam dulu takut tak jelas warna kuning. Okey, cikgu buat warna merah lah. Okey, penyejatan air ni dia berlaku di bahagian atas je, permukaan air. Okey, kalau pendidihan, dia berlaku secara keseluruhan.
Kalau awak didihkan air atau api tu, air tu semua mendidih. Bukan bahagian atas je. Daripada bawah lagi air mendidih. Tapi kalau penyejatan air, awak ambil air, bubuh dalam besen, bubuh dalam baldi, awak tinggal tengah panah, yang bahagian atas air sahaja akan tersejat. Bahagian bawah dia tak tersejat. Okey, lepas tu penyejatan air ni, dia berlaku pada sebarang suhu. Okey, berlaku pada sebarang suhu. Tapi pendidihan air berlaku pada suhu berapa kelas? 100 darjah Celsius. Okey, kita dah ulang banyak kali. 100 darjah Celsius. Ya, betul. Kita dah ulang banyak kali. Pendidihan dia berlaku pada suhu 100 darjah Celsius. Tapi penyejatan air sebarang suhu. Awak tinggal air dalam baldi, dalam besen tengah panah. Okey, kat luar tu tak sampai pun 100 darjah Celsius. Okey? Tapi awak tinggal, pasal awak tengok air dia akan berkurang. Jadi, itulah proses penyejatan air. Sebarang suhu air boleh tersejat. Okey, beza penyejatan dan pendidihan. Okey, dapat beza. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, tengok ni. Molekul-molekul air di permukaan mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi. Dia bergerak dengan pantas, dapat terlepas ke udara. Tengok, ni proses penyejatan air. Yang bahagian atas ni sahaja, okey, molekul air ni dia terbebas ke udara. Faham beza penyejatan dengan pendidihan? Beza, faham tak beza dia? Faham, cikgu. Faham. Okey. Amalia, penyejatan berlaku pada suhu berapa? Sebarang suhu. Dini, pendidihan berlaku pada suhu berapa? 100 darjah Celsius. Okey, Amjad. Okey, penyejatan ni dia berlaku di mana? Amjad, ada ke tu Amjad? Amjad tak ada dah Amjad. Okey, Iqbal. Penyejatan dia berlaku di mana? Permukaan air. Okey. Faris, pendidihan dia berlaku di mana? Keseluruhan air. Okey, bagus. 100 markah untuk semua. Okey, fahamlah tu beza. Okey. Okey, tadi cikgu bagi tahu. Masa mula-mula tadi cikgu bagi tahu ada orang boleh bertahan selama 3 hari tanpa air, selama 10 hari tanpa air. Okey, cikgu tak bagi tahu kenapa lagi. Tapi masa mencemburui kita. Jadi kelas hari ni sampai dekat penyejatan air sahaja. Kalau siapa-siapa nak tahu kenapa setiap orang tu berbeza, okey, 3 hari tanpa air, 10 hari tanpa air, kena masuk next class. Kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyejatan air. Okey. Next class cikgu akan bagi tahu mengenai proses penyejatan air. Okey, untuk kelas hari ni ada apa-apa soalan yang nak ditanya? Tak ada, cikgu. Tak, cikgu. Okey, tak ada. Okey. Kalau ada, boleh tanya. Okey, ada 2 minit. Okey, cikgu bagi masa 2 minit. Siapa nak tanya soalan kalau ada yang tak faham?